Hai, selamat datang ke channel Cikgu Nora Hafizan. Selamat sejahtera kepada semua penonton. Di hari ini kita nak tengok keseimbangan daya bahagian yang kedua. Okey, kalau kamu tak tengok lagi untuk bahagian pertama, boleh pergi ke channel cikgu. Okey, tolong tengok dulu bahagian pertama supaya kamu lebih faham apa yang cikgu nak terangkan dalam bahagian kedua. Okey, so untuk bahagian kedua ni kita masih lagi nak tengok keseimbangan daya. Okey, tetapi hari ni cikgu nak ajar kamu macam mana kamu nak lakar dan lukis segitiga daya yang berada dalam keseimbangan. Kita guna contoh hari ni dan kita nak semak macam mana jawapan tersebut. Kita nak tahu betul ke salah. Okey, so jom terus bersama cikgu. Okey, so kita recall dulu apa itu keseimbangan daya. So yang ni ada dalam video yang pertama dan ada juga dalam buku teks fizik KSSM. Okey, gambar ni kamu boleh tengok ni dalam buku teks fizik KSSM. Kita ada satu pasu bunga yang berada di dalam keseimbangan daya. Kenapa kita kata berada dalam keseimbangan daya? Sebab nilai R sekarang sama dengan W. Okey, so bila kita ambil R tolak W, kita dapat kosong. So maksudnya sekarang kamu dapat daya paduannya adalah sifar. Okey, so cara nak melukis segitiga daya. So hari ni kita ada 3 step. Okey, so yang pertama, bila kamu dapat satu-satu soalan yang minta kamu melukis ataupun mencari nilai daya paduan bagi daya yang berada dalam keseimbangan. So yang pertama, langkah pertama kamu kenal pasti dulu magnitude dengan arah bagi daya yang diberi. So kalau kata contoh macam berat. Okey, berat W memang sentiasa arah dia ke bawah. Okey, sebab apa? Daya berat ini disebabkan oleh daya tarikan graviti. Okey, jadi magnitude dia berapa? Magnitude tu kita tengok nilai yang ada pada soalan. So kejap lagi kita tengok contoh. Okey, jadi daripada bila kamu dah kenal yang ni arah ke mana? Ke bawah. Ada arah yang ke atas, ada arah yang sengit. So daripada tiga daya ini kamu dah kenal magnitude dia berapa, arah dia mana, kita ke langkah yang kedua. Okey, langkah kedua, kamu hendaklah melukiskan garisan yang mewakili magnitude dan arah bagi daya. So sekarang ni kita akan guna ukuran panjang sebagai wakil kepada nilai daya tadi. Sebab kita tak ada pembaris untuk ukuran daya. Kalau daya kamu nak guna alat radas, alat pengukuran, kamu kena guna neraca spring. Tapi neraca spring macam mana kita nak cari? So kita kat rumah, so cara yang paling mudah sekarang kamu nak faham, kita gunakan pembaris. Okey, so kita akan gantikan nilai pembaris itu kepada skala yang bersesuaian untuk daya. Okey, jadi kita lukiskan garisan bagi semua daya. So apa kita tunggu lagi? Kita tengok contoh. Okey, so ini contoh satu, sama seperti dalam buku teks, cuma cikgu akan terangkan macam mana kamu nak dapat jawapan bagi tegangan tali P dan berat lampu W. Okey, so kita tengok dulu soalan. Okey, rajah menunjukkan sebuah lampu yang digantung dengan 2 utas tali. So talinya mana? Tali yang pertama ni, yang ini, tali yang sengit kat tepi tu, dengan tali satu lagi kat dinding sini. Okey, so kita ada 2 utas tali. Jadi tegangan tali T ialah 8 Newton. Okey, so yang pertama ni kamu dah ada 8 Newton. Okey, so kat sini nampak 8 Newton. Okey, kemudian kita ada tali mencondong itu pada sudut 60 darjah. Okey, jadi soalannya minta kamu cari apakah nilai magnitude bagi tegangan tali P dan berat lampu W.
Okey, so kita ada dua cara untuk menyelesaikan soalan ini. So kaedah pertama adalah leraian daya, manakala kaedah dua adalah kamu menggunakan segitiga daya berskala. Okey, so sebenarnya untuk kaedah satu ni cikgu dah terangkan dengan banyak contoh dalam video cikgu yang sebelum ini. Kamu boleh tengok balik video cikgu yang bahagian tajuk subtopik leraian daya dan daya paduan. Okey, tapi bagaimanapun untuk contoh yang ini cikgu juga akan tunjukkan bagaimana kita nak jawab soalan ini menggunakan dua kaedah. So kita tengok dulu kaedah yang pertama. Kalau kamu recall balik video cikgu yang sebelum ni, cikgu dah cakap kalau kita nak jawab soalan leraian daya pakai formula ini, L, L, K. L ni apa? Kita lakar dulu. Kemudian L kedua tu apa? Kita leraikan daya yang kita ada. Kemudian K itu barulah kita kira. Kita masuk dalam formula lah. Formula apa ni cikgu? Formula sin, tangent, cos. Okey, so kita tengok contoh. Okey, so yang ni kita lerai lah ni. So kita label semula. Kita lukis gambar rajah jasad bebas. Okey, so menggunakan rumus trigonometri. So kita ada dua komponen. Kalau komponen mengufuk ni kita guna fx, f cos theta. Manakala kalau kata komponen menegak, kita guna fy, f sin theta. Okey. So macam mana nak guna ni? Kamu tak ingat? Kamu tengok balik video lama. Okey, untuk contoh ni kita tengok yang ini. Okey. So untuk soalan ini, okey, contoh satu ini, so bila kita daripada gambar soalan, kita lakar. Okey, ini L yang pertama. Okey. Lakar dulu. Okey, so kita lakar, maksudnya kalau ikut sekarang ni, satu arah atas, satu arah bawah, satu arah kanan. So dia dah tak membentuk segitiga. So langkah pertama, lakar supaya dia menjadi segitiga. Pilih dulu satu. Contohnya W ni ke bawah. Okey, so ni yang pertama. Dari titik mula, kamu turun ke bawah, titik kedua kat sini. Okey, so dari titik sini kita akan sambung ke kanan. So ke kanan ini adalah P. So ini nombor 2. Daripada P, kita tengok nak jumpa balik titik yang pertama tadi, dia akan sengit ke atas sini. So ini adalah T yang ketiga. Maka kita kata kita ada dah lakaran segitiga daya kita. Okey, so kemudian kita leraikan. So bila kita leraikan, so kita tengok ini adalah paksi X. So komponen mengufuk. So kita akan guna formula F cos theta. Okey, manakala untuk W ini adalah komponen menegak, kita akan gunakan formula Fy, F sin theta. Okey, jadi kamu masukkan sahaja dalam formula step ketiga kira, masuk sahaja. So kita akan dapat P kita 4 Newton dan W kita 6.928 Newton. Okey, so cikgu harap kamu boleh faham cara yang pertama. Okey, jangan lupa untuk semak jawapan sama ada betul ke tak kita punya jawapan ini. Betul ni, 8 Newton ni ialah bahagian hypotenuse. So kita boleh semak menggunakan teorem Pythagoras. Okey, so teorem Pythagoras, kalau kita biasanya kita tahu dia ialah A square sama dengan B square tambah C square. Okey, jadi kita ada T sama dengan T kuasa 2 sama dengan W kuasa 2 tambah P kuasa 2. So kamu ganti semula nilai W yang kamu dapat dengan nilai P yang kamu dapat. Okey, so last kali kamu tengok, kamu dapat semula nilai T yang diberi dalam soalan tadi ialah 8 Newton. Okey, so kaedah satu ni kamu boleh semak. So yang tu yang mudahnya. Okey, so kita cuba pula kaedah yang kedua. Okey, so kaedah kedua, okey, kaedah cara yang pertama, kita tulis dulu skala. Okey, kamu tentukan skala yang kamu nak guna. Okey, so kat sini sebab nombor dia kecil sahaja, 8 cm macam tu. So kita gunakan pembaris, kita ambil pembaris kita ukur garisan sepanjang 8 cm. So kita label ini sebagai T.
Okey, kemudian langkah kedua, kita ambil kita punya protractor, kita buat sudut 60 ni. So kita tengok kat mana kena 60 ni. So okey, 60 kat sini. So kamu tanda dulu. Kemudian apa kita nak buat? Okey, kita kena buat garisan. Okey, ini dah 60. So kena buat satu garisan berserenjang dari garisan T ke garisan P tu. Okey, kat bawah ni garisan P. Jadi ambil kamu punya pembaris macam ni. Okey, so bila kita dapat macam ni, kita gariskan kita punya ni. So kita dapatlah kat sini 6.9 cm. Ini apa? Ini adalah W. P ni tadi ambil pembaris lagi sekali, ukur. Kita dapatlah kat sini ni tadi 6.9 cm kan. Okey, ini 6.9 cm. Ini ialah dia punya W. Ini ialah T. Ini ialah P. So, ingat kamu menggunakan skala 1 cm sama dengan 1 Newton. Okey, 1 cm dengan 1 Newton 1 Newton. Okey, sini cikgu silap type sikit. Okey, 1 cm tu 1 Newton. Maka kita akan kata kita betul lah kita dapat W kita ni. So kita tukar dalam Newton semula. 1 cm ni adalah 1 Newton. Maka kita tengok W ni 6.9 Newton, P ini 4 Newton dan T ialah 8 Newton. Okey, jadi macam mana kamu nak semak? Semak guna teorem Pythagoras balik. Okey, so semak. Okey, T kuasa 2 sama dengan W kuasa 2 tambah P kuasa 2. So, nanti kamu akan dapatlah T itu ialah 8 Newton. Okey, so selamat mencuba untuk soalan dalam contoh 1. So, untuk mengukuhkan pemahaman kamu, cikgu bantu kamu untuk menjawab soalan formatif, praktis sumatif. Okey, soalan ini ada dalam buku teks KSSM, muka surat 36. Okey, soalannya minta 3 daya sesata 10 Newton, 24 Newton dan 26 Newton bertindak ke atas satu objek. So, lukiskan satu segitiga daya berskala. Okey, bagi 3 daya itu jika objek itu berada dalam keadaan pegun. Okey, so ini adalah soalan 9 lah dalam buku teks muka surat 36 tadi. So bila dia suruh lukis satu segitiga daya berskala, kamu tak boleh guna cara satu lah. Okey, sebab cara satu tadi kita lakar lerai kan. So kalau berskala ni maksudnya kena ambil skala. Okey, so yang pertama tentukan skala 1 cm sama dengan berapa? 1 cm sama macam tadi 1 Newton. Jadi yang pertama kalau kita ada 10, 24, 26 ni, okey, kita tahu kamu boleh lakar dulu segitiga dia tu. Okey, so yang manakah sudut yang akan berada di hypotenuse? Ini kamu dah belajar dalam matematik masa di tingkatan 2. Okey, sudut yang ni sisi yang hypotenuse biasanya sisi yang paling panjang. So 26 kat sini. So mesti salah satu kat sini ialah 10 dan 24. Okey, kalau tak percaya kamu semak dulu, betul ke 10 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2 ni kamu akan dapat 26 kuasa 2. Okey, jadi kat sini kamu kena lakarlah menggunakan skala. Okey, cara macam mana? Kamu lakar semula menggunakan pembaris. Okey, pembaris kamu lakarkan menggunakan jangka lukis supaya kamu boleh dapat 3 garisan. Okey, ini 10 cm, ini 24 cm. Kat sini kamu dapat 26 cm. Okey, so kamu boleh proofkan menggunakan teorem Pythagoras. Okey, so selamat mencuba. Okey, kita jumpa lagi untuk next video dalam topik yang seterusnya, kekenyalan. Okey, sekian, terima kasih.